Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khairi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Yang dihormati lagi dikasihi urusi surau serta seluruh ahli jawatan kuasa, Tuan Bilal serta imam, tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Khabar semua malam ni? Alhamdulillah. Pertamanya kita merofakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah hampir 3 bulan kelas kita terpaksa ditunda, alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun semula bersama dengan saya. Dan insyaAllah lepas ni tak ada apa-apa dah lah. Kalau tak ada hal, insyaAllah kita akan setiap bulan lah bertemu dalam majlis seumpama. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam limpahan rahmat, keberkatan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ni kita akan terus membaca kepada kitab sirah kita. Kita nak terus kepada yang pertama, iaitu di bawah tajuk peranan dan perlunya riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita memahami Islam itu lebih baik. Kalau kita nak faham Islam, faham agama kita tanpa merujuk kepada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tak akan dapat memahami secara sesempurna agama Islam kita. Kerana apa? Kerana orang yang membawa mesej dakwah Islam ini ialah Rasul, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang akan menjadi panduan dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan beragama di atas muka dunia ini. Ya? Tanpa kita merujuk kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi apa yang kita buat ini tidak menepati apa yang dikehendaki oleh Rasul. Kita tak mau buat sesuatu yang kita rasa betul, tapi hakikatnya tak betul, sebab tidak menepati apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak nak dalam melaksanakan amalan ibadah kepada Allah ni atas dasar seronok sendiri. Tidak. Kita buat ni mesti berdasar kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang telah diajar oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma atakumur rasul fakhuzuh. Apa-apa yang diajar oleh Nabi ambil. Jangan takwil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi kata tak boleh, tinggalkan. Mudah je. Tapi kerana kita kehidupan manusia mutaakhir ini banyak dipengaruhi oleh anasir-anasir yang bukan daripada Rasul, anasir yang bukan daripada Nabi, maka sebab itulah dalam tindak buat perkataan yang keluar daripada mulut orang Islam kadang-kadang tidak selaras dengan agama Islam. Apa yang dia buat tidak selari dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebab itulah tuan-tuan, boleh jadi dalam siri kuliah-kuliah yang diadakan di surau tuan-tuan ini ada cerita-cerita berkaitan dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lebih suka untuk berkongsi dengan tuan-tuan semua dengan menggunakan kaedah baca buku. Kaedah baca buku. InsyaAllah kita akan apa yang saya sebut ni berpandu kepada apa yang ditulis oleh pengarang kitab ini. Kita nak baca kitab sirah yang dikarang oleh Asy-Syahid Almarhum Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti. Kita baca buku dia ni, kerana dalam buku dia ni tuan-tuan, dia mengisahkan bagaimana kalau sekiranya orang kata macam-macam ke agama kita, macam mana cara kita nak jawab. Kalau orang kata dekat Nabi kita, jangan sengih-sengih je, kita kena jawab. Macam mana cara kita nak jawab? Dalam buku ni ada. Mana kita tak payah fikir dah. Kalau orang kata ke kita, kita nak jawab macam mana? Tengok saja dalam buku yang dinukil oleh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, maka kita boleh menjawab satu persatu setiap takwilan orang ataupun takwilan yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam kepada agama kita. Boleh jawab, insyaAllah. Jadi yang kedua, kenapa kita nak belajar sirah? Ia ni macam kita bukan belajar sirah Nabi ni macam kita belajar tokoh Mak Kilau, bukan. Akhir ni viral movie berkaitan dengan pahlawan Mak Kilau. Tak apalah kan. Memang perkara ni lama dah sepatutnya ditonjolkan. Kenapa kita perlu mengingati, mengenang tokoh-tokoh pahlawan yang telah menyabung nyawa untuk menghalau, mengusir penjajah daripada negara kita sampai dia terpaksa mati, diseksa. Akhirnya kesenangan daripada buah yang mereka lakukan itu dinikmati oleh kita sekarang. Kita senang. Yang dulu tu kalau di Negeri Sembilan ni Datuk Siamang Gagapnya dengan Dul Saidnya, lagi siapa lagi kat Negeri Sembilan? Bukan orang Negeri Sembilan. Bukanlah, kalau Negeri Sembilan dia ada lagi tu tokoh-tokoh pahlawan yang banyak jasa dia kerana menghalau penjajah daripada tanah Melayu, tidak mengizinkan walaupun seinci bumi tanah Melayu diduduki ataupun dijajah oleh penjajah ini. Semangat itu perlu ditonjolkan kepada anak-anak kita zaman ini, kerana mereka tak pernah rasa susah hidup ni. Lahir celek mata, tahu dia hal dunia kesenang. Tuan-tuan mungkin ada sedikitlah kesan daripada kedatangan penjajah, tapi tok nenek moyang kita dulu lagi besar kesan dia. Itu bagus jugalah, tapi berbeza dengan apa yang kita nak baca berkaitan dengan tokoh Nabi kita ni. Tokoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia tak sama dengan
pemimpin-pemimpin hebat dalam dunia seperti yang kita kenali sebagai Mahatma Gandhi, Tunku Abdul Rahman. Mereka tu siapa nama dia? Yang dulu tu sebelum zaman-zaman 70-an tu siapa? Lupa nak sebut nama, tak ingat. Yang mati dibunuh oleh Yahudi dan sampai hari ini kesnya masih tak selesai. John F. Kennedy, kan? Hebat, kan? Tapi Nabi kita lagi hebat, tuan-tuan. Nabi kita ni lagi hebat lah. Sebab apa? Sebab antara yang mengakui kehebatan, keunggulan Nabi kita ialah daripada kalangan Yahudi. Michael H. Hart nama dia. Allah alam sekarang ni dia dah Islam ke belum, tapi waktu dia menulis hari itu dia masih Yahudi. Sehingga kawan-kawan Yahudi tanya kepada dia, kamu ni Yahudi, kenapa kamu tak angkat Nabi daripada kalangan bangsa kita sebagai pemimpin nombor satu, orang nombor satu? Dijawab oleh Michael H. Hart, tuan-tuan, kata dia penyelidik, dia kena jujur dalam dapatan dia. Dia tak boleh menipu. Kalau dia tipu pun apa makna, satu hari nanti orang akan tahu yang dia tipu. Akhirnya akan memburukkan imej dia sebagai penyelidik. Lepas ni mungkin orang tak membaca dah hasil penyelidikan daripada nama yang pernah buat perkhianatan dalam penyelidikan dia. Maka sebab itu dalam dapatan penyelidikan dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nombor satu di antara 100 pemimpin hebat dalam dunia ni. Nabi kita nombor satu. Kalau orang daripada bangsa lain mengakui kehebatan, keunggulan Nabi kita, sebenarnya kita yang beragama Islam, tapi kalau kita kata, nanti orang akan kata kita angkat bagus sendiri, kan? Kita bangga sebab kita Nabi itu dia bawa agama Islam. Bukan kita saja yang kata, bahkan musuh-musuh Nabi pun kata. Musuh-musuh Nabi pun kata. Ini kehebatan dan keunggulan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sebab itu kita nak baca kisah dia ni. Bukan sekadar kita nak tahu Nabi lahir bila, bagaimana dia membesar, pendidikan dia sampai tahap mana, akhirnya dia berkahwin, kemudian dapat beberapa orang anak, sehingga akhirnya dia meninggal dunia. Bukan sekadar itu. Tokoh-tokoh yang lain memang kita belajar macam itulah, kan? Dia lahir tahun bila, daripada keturunan macam mana, pendidikan dia lagu mana, sumbangan dia apa, akhirnya dia mati gitu. Habis gitu. Nabi tak, tuan-tuan. Nabi ni kalau kita nak sebut beberapa keistimewaan, disambut hari kelahiran dia sampai hari ni tak lama lagi nak masuk musim Maulidur Rasul dah, kan? Masing-masing pejabat masjid, surau, institusi kerajaan dah prepare dah nak panggil sambut. Jangan lambat. Habis Maulidur Rasul, walaupun tak ada masalah, habis bulan Rabiul Awal nak buat acara Maulidur Rasul. Kerana di Johor 4 bulan, 6 bulan kadang-kadang, masih ada kan majlis sambutan Maulidur Rasul. Mana ada orang lain bila mati disambut hari lahirnya. Kita pesan dengan adik-beradik kita, hari lahir mak kita yang sudah meninggal dunia, mai kumpul balik. Adik-beradik kita pun tanya, buat apa kumpul ni? Nak tahulah sebab apa nak ajak kumpul semua-semua ni. Kita sebagai abang long, mungkin kita nak cakap
kita nak kumpul adik-beradik sebab kita nak meraihkan hari kelahiran bonda kita. Try cakap macam tu, mesti akan ada suara-suara sinis. Abang Long kita ni nampak gayanya macam nak mati dah kot, ataupun dia salah makan ubat kot. Tak pernah dia orang buat sambut hari lahir untuk orang yang sudah tak ada. Kita biasa buat sambut meraihkan hari lahir orang tu masih ada lagi. Yang dah tak ada, habis cerita dah terang. Pemimpin-pemimpin kita tu tak apalah, kita orang biasa-biasa. Pemimpin-pemimpin hebat pun bila dia mati orang tak bila dia dah mati orang tak sambut dah lagi hari lahir dia. Mana ada Soekarno, ada tak orang tak sambut dah hari lahir lepas mati. Agong yang pertama lepas mati tak ada dah sambutan birthday dia, tak ada dah birthday untuk Agong yang masih berpuasa. Itu saja. Nabi kita ni dah 1400 tahun lebih dah tuan-tuan meninggalkan kita. Tapi bila sampai hari lahir dia, orang meraihkan hari kelahiran Nabi dengan buat macam-macam majlis. Tidak lain dan tidak bukan, tujuan diadakan majlis itu ialah untuk menyatakan cinta kasih kepada Rasul. Ini tak berlaku kepada pemimpin lain. Lepas mati habis dah cerita. Kadang-kadang ditimbulkan isu selepas mati. Kadang-kadang belum mati lagi tuan-tuan, baru tidak ada kuasa, orang bongkar salah guna kuasa dia. Orang sebut kejahatan-kejahatan waktu dia berkuasa. Tak mati lagi tu, masih ada, berbeza dengan Nabi kita. Daripada jumlah tak sampai 100, tak sampai 500 orang pada peringkat awal selama 13 tahun, Nabi mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Sehingga sekarang ni ada lebih kurang 1 bilion lebih orang Islam seluruh dunia. Sehingga Islam jumlah dia menduduki tempat yang kedua selepas Kristian. Kristian masih lagi dominan dalam dunia. Duduk di tempat yang kedua. Orang duduk sebut kebaikan Rasul. Yang tak sebut kebaikan Rasul, cuba cek tengok siapa dia. Orang kafir. Orang kafir. Pemimpin-pemimpin lain, kalau kita nak buat bandingan, yang sebut keburukan dia, dulu kan sekali dia tapi waktu tu dia tak ada kuasa, dia tak boleh nak cakap. Tapi sekarang bila dia dah ada kuasa, lain wataknya. Ini yang berlaku tuan-tuan. Lagi kalau dah mati, dia buat macam-macam hal itu waktu dia berkuasa, orang tak sebut dah kebaikan yang dia buat. Orang akan sebut yang buruk je tentang dia. Siapa yang sebut? Kawan-kawan dia dulu. Aku tahulah, aku selalu meeting sekali kan. Kita yang di luar ni mungkin tak tahu sangat, tapi kita akhirnya tahu kenapa perkara itu dibongkar oleh kawan-kawan rapat dia. Ini yang berlaku kepada pemimpin-pemimpin lain, tapi tidak berlaku kepada Nabi SAW. Itu antaralah kita sebut. Nanti hal lain itu sambil-sambil kita baca ni kita sebut lagi. Sebab itulah kita nak baca tentang Nabi kita ni secara terperinci, sehingga akhirnya akan menimbulkan inspirasi kepada kita mengenang jasa yang telah dilakukan oleh Nabi secara bukan mudah sebuah untuk nak sebarkan Islam ke seluruh pelosok dunia. Walaupun Nabi ada mukjizat, Nabi ada mukjizat, perkara luar biasa yang Allah bagi kepada Nabi. Allah tak bagi pada kita mukjizat. Allah tak bagi pada kita mukjizat sebab kita bukan Rasul.
Allah bagi mukjizat hanya kepada orang yang Allah lantik dia jadi rasul sahaja. Bayangkan Nabi yang ada mukjizat itu, bila dia berdakwah, dia berdepan dengan susah payah, mengambil masa selama 23 tahun. 13 tahun ketika di Mekah itu, banyak ujian yang terpaksa dihadapi oleh Nabi. Kalau kita ada kuasa, tuan-tuan, siapa yang duduk buat khianat pada kita, siap. Ni ramai juga yang datang jumpa dengan ustaz-ustaz, boleh tak baca air? Boleh baca air, tapi apa tujuan? Dia dah buat khianat dengan saya nak ustaz baca air tu bagi dia jadi kembung pohon. Kita cakap tak payahlah, kalau nak suruh bagi kembung pohon tak payahlah kan, baca-baca tak payahlah, tolong untuk memudaratkan orang. Tapi ada yang datang macam tu sebab dia panas hati sangat dengan kawan dia ni, duk khianat dia, duk inaya dia. Dia jumpa satu orang, dia nak buat sihir lah, santau lah, apalah, dan dia akan seronok kalau dia tengok orang yang duk buat khianat dengan dia tu jadi gini, terseksa hidup dia, puas hati dia bila dia boleh buat macam tu dekat kawan dia. Tu tak ada kuasa, tapi dia boleh gunakan orang. Nabi ini dia sendiri ada mukjizat, tapi Nabi kita tidak seperti Nabi-Nabi yang terdahulu. Nabi tak gunakan mukjizat yang Allah bagi untuk binasakan umat dia. Pernah ketika Nabi dakwah, tuan-tuan, orang baling batu sampai berdarah-darah, dah lah tak sambut dengan baik. Kalau setakat tak nak terima, tak apa, ni sudahlah tidak terima. Lepas tu halau pula, batu baling batu pula. Datang malaikat membuat tawaran. Aku rasa macam nampak dia bukit atas kaum Bani Saqif di Taif ini. Macam mana? Tanya ke Nabi macam mana? Nabi kata jangan. Kalau kita, apa lagi tunggu, belasah je lah. Itu kalau kita, tapi Nabi kata jangan, kerana mereka tak tahu akan ada nanti daripada sulbi-sulbi dia yang beriman kepada Allah. Betul, tuan-tuan. Tak lama selepas itu, kerana mereka ni tidak dibinasakan oleh malaikat. Malaikat ni memang dah geram dah. Tunggu Nabi kata okey. Saya ada pengalaman juga, bila kita jalan 15 orang hingga 20 orang buat operasi cegah maksiat, saja bagi tahu dengan saja, tak minta kebenaran pun, kita saja buat untuk yalah, inisiatif sendiri. Pukul 1 pagi sampai pukul 5 pagi. Antara yang sama orang kita tu kaki pukul. Kaki pukul ni, dia nanti ustaz kata pukul ke ustaz, dia memang darah kering, hati kering. Kalau ustaz kata pukul, dia memang dia belasah. Cuma ustaz kata jangan, nanti dulu. Kalau dia degil, kita suruh dia balik. Dia tak mau balik, dia bawa keluar pisau. Masa tu kita eloklah ke kawan kita yang bertugas di balai polis ni. Kita eloklah, kita ada datang. Tak payahlah pukul dia, tak payah pukul dia. Pasal apa tu? Nak ready lah tu. Kalau ada yang agresif kan. Nabi ni, malaikat perempuan membuat tawaran. Aku rasa nak empapkan bukit, dua buah bukit. Tuan-tuan pergi buka, tuan-tuan akan nampak bukit Kubais bersebelahan dengan tempat orang mengerjakan sa'i. Bukit tu antara bukit yang malaikat nak empapkan kepada kaum Bani Saqif di Taif. Satu lagi bukit Aikian, ujung Marwah. Sekarang ni di bukit tu ada hotel besar, Citytel. Hotel Citytel. Citytel ni ada kat mana? KL ada Citytel. Penang ada Citytel.
Ya, kawan-kawan ada hotel City. Dua buah bukit, bukan sebukit. Kalau sebukit pun hancur. Tapi geram ni malaikat ni tengok ke kelakuan orang kafir kepada Nabi, ya, nampak dua tuan-tuan, dua buah bukit besar di Mekah ni. Nabi kata jangan, mereka tak tahu. Dia buat macam ni sebab mereka tak tahu. Kita kalau jumpa kawan kita bagi nasihat, ya, dia lawan balik, agak-agak boleh tak sabar. Cerita kat sini boleh Ustaz, tapi bila kita berdepan, menggigil kita nak menumbuk dia, ya. Nasib baik ada kawan-kawan tolong pegang, ya. Pasal apa? Pasal kita ajak dia buat baik, dia marah pada sebelum kita, tidak ke mendidih darah kita. Kita dulu pun keturunan pahlawan, kan. Adalah silat-silat pulut, belajar sikit, tak ada tamat, kan. Pasal tak disiplin, kan. Silat sendeng adalah sikit-sikit nak buka langkah tu, tapi degil, tak ada belajar ambil juga, kan. Dia kira nak ikut darah panas dia juga. Tak boleh. Kalau kita bagi nasihat, dia tak nak terima, tak apalah, balik dulu. Dicerita kat sini ni tuan-tuan, boleh buat macam tu. Tapi hakikatnya bila kita berdepan dengan situasi itu, kadang-kadang hilang sabar. Tadi cakap elok-elok, bila orang tak mau terima, dah mula dah lain macam keluar perkataan daripada mulut dia. Kadang-kadang orang pun confuse, dia ni ustaz ke bukan? Ustaz lah, kenapa keluar mulut, daripada mulutnya perkataan macam bukan ustaz? Contoh, kita bagi nasihat dekat anak kita sebagai ibu bapa, memang kita berharap lepas kita bagi nasihat, anak kita tu berubah jadi baik. Tiba-tiba dia tak jadi baik, dia lawan lagi. Macamlah abah ni bagus sangat, dia kata macam tu. Agak-agak kita boleh tahan, ya. Anak dah besar, dia berani nak jawab dengan mak dia. Dia jawab macam tu. Mak bagi nasihat, dia jawab, dia kata, alah mak ni, macamlah mak tu bagus sangat. Ini biasa tuan-tuan, kita dengar daripada mulut anak yang takwil kebaikan ibu bapa dia. Yalah, dulu masa jahil dulu, ibu bapa pun tak baik, kan. Anak duk perhati, dia belajar daripada ibu bapa dia, ya. Tapi bila anak dia dah besar, Allah bagi hidayah pada dia, sedar, insaf, berubah. Tapi waktu tu dia nak ajak anak dia berubah jadi baik, ada cabaran. Anak dah besar, dulu ayah pun tak sembahyang, kan. Dulu ayah pun tak mengaji. Adik-adik sekarang ni baru nak suruh saya sembahyang, kan. Ayah nak sembahyang, ayah sembahyang je lah, kan. Ayah jangan suruh kami tahulah. Anak jawab begitu bila dia dah besar, kan. Kalau anak tu dia dengar, alhamdulillah. Tapi kalau dia lawan, tidak ke mendidih darah ibu bapa. Dia banyak ibu bapa sakit jantung, kan, untuk tahan marah. Nak marah beria, dia ingat balik semula, dia pun ada silap, dia pun ada salah dulu. Ya tak ya, sabar je lah, doa. Ada ramai juga ibu bapa yang datang mengadukan akan hal anak dia. Kita tanya dulu, tuan macam mana? Dia kata dulu biasalah, jahil, masa zaman jahiliah dulu, dia pun tak sembahyang, dia pun tak mengaji. Tapi sekarang ni, ialah bila fikir balik semula, kan, Allah bagi hidayah dekat dia untuk dia berubah. Tapi dia kesal anak dia, tak mau nak ikut macam dia. Itu ujian dia. Dia beza dengan anak kecil, ibu bapa dia dah tunjukkan contoh yang baik, insya-Allah dia mudah. Kalau dia nak gelong sikit-sikit pun, ibu bapa ni bagi nasihat, dia betul boleh semua. Tapi kalau anak dah lepas 15 tahun, 18 tahun, kan, badan dia lagi sadu pada ayah dia, masa tu baru nak bagi kesedaran, dia susah nak terima.
kena sabar. Tak boleh marah. Tak boleh marah. Sambil tu doa, bangkit, sembahyang tahajud, minta dengan Allah sungguh-sungguh, mudah-mudahan akhirnya dia berubah. Kalau boleh sebelum kita ibu bapa ni meninggal dunia. Tapi kalau tak boleh pun tak apalah, selepas dia meninggal dunia nanti mudah-mudahan dia akan berubah. Dia dapat keinsafan, dapat hidayah untuk berubah jadi orang baik. Yes. Macam tu. Jadi Nabi ni dia tak guna mukjizat yang Allah bagi pada dia untuk binasakan kaum. Ada beberapa kali pernah Nabi dicabar oleh orang kafir. Dah banyak kali dah. Duk cabar, Nabi tunjuk. Duk cabar, Nabi tunjuk. Sekali ni dia cabar lagi Nabi. Nabi ni bila dicabar, dengan izin Allah, dia minta, dia mengadu, dia bermunajat kepada Allah supaya apa yang diminta oleh kaum dia Allah tunjukkan. Tapi kali ini Allah kata Allah boleh tunjuk, tapi kali ini kalau dia tak beriman juga, Allah akan kenakan bala yang paling dahsyat yang Allah tak pernah timpakan kepada umat Nabi sebelum ini. Nabi kita bila dia dengar ancaman begitu akan berlaku kepada umat dia, Nabi kata tak apalah, biarlah dia malu mata sebab tak berjaya nak membuktikan apa yang diminta oleh kaum dia. Kan bila kaum dia tengok Nabi tak boleh tunjuk, nanti mereka akan peleceh, kata Nabi tapi tak boleh tunjuk itu, tak boleh tunjuk ini. Berapa kali dah sebelum ini pun Nabi pernah dipelecehkan begitu, tuan-tuan. Dipelecehkan begitu. Kata Nabi, dia janji semalam nak bagi tahu jawapan. Tengok-tengok dah seminggu dah tak bagi pun jawapan. Ini ibrah jugalah bila Nabi sebut, bila ditanya tentang sesuatu Nabi tak boleh jawab, Nabi bagi tahu dekat orang yang tanya ni, jumpa balik semula dengan dia besok. Terlupa sebut insya-Allah. Jadi pengajaran dia, kalau Allah tak izin, walaupun Nabi kata besok, yang sebut ni Nabi, walaupun Nabi kata besok, tapi kalau bukan dengan izin Allah, Nabi tak boleh bagi jawapan. Hari pertama tak boleh bagi jawapan, hari kedua tak boleh bagi jawapan, hari ketiga, sehingga seminggu baru Nabi bagi jawapan setelah wahyu daripada Allah turun. Sebagai ibrah dia, setiap sesuatu yang kita nak buat ni sandarkan kepada Allah, sebut insya-Allah. Itu asal kita sebut. Ikut kenduri insya-Allah, tapi insya-Allah budaya Melayu ni insya-Allah tak pergi. InsyaAllah tak pergi. Tuan, jom kita pergi Seremban. Boleh, InsyaAllah. Pukul berapa? Janjilah pukul sekian. Tapi sebab kawan sebut InsyaAllah, InsyaAllah itu telah dipahami sebagai tak pergi, maka kita pun pergi je terus. Kawan pun hello kita, mana ni? Dah sampai Seremban. Lah, kata nak pergi sekali. Dah, engkau jawab insya-Allah. Ingatkan insya-Allah tak jadi pergilah kan. Kita mau jawapan yang kemas. Jom pergi Seremban, jom. Kan? Baru kita akan apa? Pergi bersama. Tapi kalau sebut insya-Allah, selamatlah. Sebab selalu kena kan, insya-Allah. Janji pukul 4, pukul 5 tak nampak batang hidung lagi. Maka kita pun ambil faham janji Melayu, sebut dah insya-Allah. Ya, bila sebut insya-Allah ni bukan main-main. Kalau tak boleh pergi, sebut tak boleh pergi. Bagilah sebab apa tak boleh pergi. Tapi kalau boleh pergi, disebut pula insya-Allah, maksud insya-Allah tu memang kena buat. Kecuali ada halangan. Kecuali ada halangan, ini tak ada apa-apa, sebut insya-Allah. Tapi tak ada apa-apa pun, tengok-tengok tak datang. Semalam sebut insya-Allah,
Kita ni kamai tunggu tak datang sebab dia ingat insya-Allah tu tak berat sangat kan. Sedangkan insya-Allah itu sebagai isyarat setiap perkara yang kita buat ni memang ada campur tangan Allah dalam urusan kita. Walaupun kita ni memang plan cantik, tapi kalau Allah tak izin tak jadi. Jadi bila kes yang Nabi tadi, bila Nabi tak berjaya memberi jawapan kepada persoalan, maka diorang ni peleceh Nabi, pelekeh Nabi, condemn Nabi, memang berat tu. Kata Nabi dapat wahyu ni apa itu? Betulnya ajak kita beriman. Macam mana kita nak beriman? Dia condemn Nabi. Nabi kata tak apalah ya Allah, kalau mereka lepas ni nak meleceh, nak condemn Nabi pun tak apa. Janji jangan umatnya ditimpakan bala yang dahsyat itu. Sayangnya Nabi kepada kita ni tuan-tuan. Dia tak jumpa lagi kita, tapi dia sayang kami. Sehingga satu hari Nabi pernah sebut, aku rindu untuk berjumpa dengan saudara-saudara. Sahabat tersenyum-senyum dengar jawapan Nabi. Kamilah saudara kamu ya Rasul. Tak, kamu bukan saudara tu. Nabi kata, bukan. Sahabat-sahabat dah seronok dah. Nabi kata aku rindu dengan saudara-saudara. Rupanya yang dimasukkan Nabi dengan saudara itu ialah kita ni tuan-tuan. Kita ni saudara Nabi. Sahabat tu bukan saudara, mereka adalah sahabat. Kamu beriman kerana kamu tengok apa yang berlaku kepada aku. Ada sahabat Nabi suruh dia pergi ke bukit ambil air. Dia pun pergi ke bukit, tengok tak ada air. Nabi kata pergi bukit ambil air. Kalau Nabi suruh mesti ada. Dia cari tak ada pun. Ke salah bukit. Saya pada semula memang bukit ni dah lah. Tiba-tiba bukit bercakap. Tuan-tuan, ini mukjizat. Tiba-tiba bukit bercakap, wahai Tuan, dulu aku memang banyak air. Dulu aku memang banyak air. Tapi selepas Allah menurunkan ayat Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada bakaran api neraka. Aku menangis, kata bukit kepada sahabat ni, sehingga kering air pada diriku, kata bukit. Sahabat tengok ni perkara ajaib berlaku. Jadi macam mana tuan-tuan? Bila tengok perkara ajaib ni berlaku, semakin memantapkan iman dia, mengukuhkan akidah dia. Pernah satu ketika yang lain, dia berjalan-jalan bersama dengan Nabi. Tiba-tiba unta berlari sampai dekat Nabi. Unta ni bercakap, Ya Rasul, selamatkan aku, selamatkan aku. Dia tengok ni, sahabat tengok unta ni bercakap dengan Rasul, Ya Rasul, selamatkan aku. Tiba-tiba sampai seorang lelaki, ni unta saya ni. Lalu untanya mengadu kepada Rasul, Ya Rasul, selamatkan aku, tuan aku ni seksa aku. Dia kata, unta tu mengadu dekat Nabi, tuannya dia seksa dia. Lalu Nabi tanya, wahai tuan, apa yang tuan telah lakukan? Lelaki ni jawab, Ya Rasul, unta saya ni saya beli mahal, tapi dia tiba marah. Sebab tu saya katok dia, saya pukul dia. Sahabat ni tengok tuan-tuan, ajaib. Unta boleh mengadu, tuan dia seksa dia. Tuan dia ni pula bercakap dengan Rasul, Ya Rasul, kenapa saya pukul dia? Sebab dia ni marah. Saya beli mahal-mahal, suruh kerja, dia ni nak makan dia. Katanya unta, dia bagi saya makan tak cukup, suruh kerja banyak. Kan?
Oh, bagi kerja banyak, bertimbun-timbun, bagi makan sikit, aku tak ada cukup tenaga, kena kerja dah. Ada sahabat kita dekat Teluk Kemang ni bela kuda, tuan-tuan. Kuda dia kerja pagi je, petang dia bagi rehat. Hasil daripada rehat yang cukup, beranak banyak beranak. Tengok Tapi kalau dia kena kerja daripada pagi sampai petang, hari minggu non-stop, memang tak beranak dia, benar kan? Kita tanya apa rahsia kuda ni lepas beranak, bagi rehat yang cukup, bagi makan yang cukup, insya-Allah lepas beranak dia beranak lagi. Beli berapa ekor je, 2 ekor je kuda dia, tapi sekarang dah dia jadi berapa belas ekor dah. Rupanya kuda ni bila dia bagi rehat cukup, ialah tak kisahlah walaupun dia haiwan, dia akan menyumbangkan lebih banyak lagi anak kepada tuan. Unta ni sama, dia mengadu, ya Rasul, dia suruh saya buat kerja banyak tapi bagi makan tak cukup. Nabi bagi nasihat dekat lelaki ni, jangan melayani secara tidak adil kepada binatang. Sahabat tengok perkara pelik berlaku depan mata dia, menjadikan akidah dia semakin lemah. Itu sebab Nabi kata, kamu beriman kerana kamu hidup bersama dengan aku, kamu nampak apa yang berlaku kepada aku, lalu kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kamu bersama dengan aku, kamu sahabat. Tapi saudara-saudaraku, kita ni tuan-tuan tak pernah jumpa Rasul. Muka Rasul macam mana? Kita pergi Madinah, kita ziarah makam, kita tak jumpa Nabi, kita tak jumpa Nabi, tapi kita beriman dengan apa yang diajar oleh Nabi. Tak beriman, apa tak jumpa tapi beriman, berjuang untuk menyebarkan Islam. Ada orang sanggup berjihad, berkorban, tidak menikmati kehidupan yang selesa kerana menghabiskan masa untuk memperjuangkan dakwah Islam, pergi sana pergi sini. Dia kenal ke Nabi? Tak kenal, tapi dia berjuang berhabis-habisan. Tak kira benar, tak kira, kadang-kadang dia menghadapi dugaan ujian dalam tugasan dia. Kalau nak kira ada duit dah tak, bukan kata duit banyak sangat dah, cukup-cukup je, tapi dia buat kerja. Kadang-kadang bagi sedekah, tak kira sedekah pun, duit dalam poket tidaklah banyak sangat, tapi bagi sedekah. Lalu tabung sedekah, tabung tak lalu dicari tabung, bagi sedekah. Kalau kawasan taman ni, kejap-kejap kan naik mesej, siapa nak menyumbang, kan berderet-deret tu orang nak bagi 50, 100, 200, 500, RM20. Dulu 500 dia tulis nama, RM10 hamba Allah. Sekarang semua dah clear, RM10 pun dia ubah nama dia. Biarlah orang tu, dia ada RM10, tak ada masalah pun. Kalau dia ada RM10, dia bagi RM10 banding orang yang bagi 500 tapi dia ada RM10,000, siapa lebih besar sumbangan? Orang bagi RM10 tu, Allah dia tidak tengok kepada jumlah sumbangan yang diberikan. RM10 tu, itulah yang ada dalam poket dia, dia bagi belaka. Maknanya dia bagi 100. Yang lain dia bagi 1,000, besar 1,000 ni tuan-tuan, tapi dalam poket dia ada RM10,000 lagi. Artinya dia baru bagi 1/10 kan, daripada duit dalam poket dia. Banding dengan bagi RM10 tu tadi, dia bagi 100%. Jumlah dia di sisi Allah RM10 tu besar, kan? Boh dia nama tak apa, hak bubur 1,000 pun tak apa, tak ada masalah. Bubur nama bagi makan, kawan-kawan dia tengok, dia ni tidaklah kaya sangat, tapi dia bagi 1,000. Dia yang lebih kaya dia tak kena bagi 500, kompang sama 1,000 ataupun lebih lagi.
Dan dia akan jadi berlawan. Dia berlawan dari segi nak buat kebaikan ni bagus. Fastabiqul khairat, kata Allah. Hendaklah kamu berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Ya, pernah berlaku sahabat jumpa dengan Rasul. Ya Rasul, saya ni orang miskin. Sahabat-sahabat yang kaya mereka boleh sedekah, mereka boleh derma. Saya miskin, nak sedekah pun tak ada. Nabi kata, baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Jadi di kalangan sahabat-sahabat yang miskin, dia pakat jangan kita bagi tahu dekat sahabat kita yang kaya, sebab dia orang boleh sedekah, kita tak boleh sedekah. Jadi kita pulun berzikir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Akhirnya sahabat-sahabat yang kaya pun berzikir macam dia juga, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Apa jadi pada sahabat yang miskin? Sahabat yang miskin tak puas hati jumpa balik semula dengan Rasul. Ya Rasul, sahabat-sahabat kami yang kaya, dia orang pun beramal juga dengan zikir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Dah dia orang kaya boleh sedekah, lepas tu dia zikir lagi. Kami ni tak boleh nak sedekah sebab miskin, kami boleh zikir je. Tapi sekarang dia orang dapat lebih. Nabi kata, kamu redha dengan apa yang Allah takdirkan pada kamu itu lebih baik. Redha dengan apa yang Allah takdirkan pada kamu itu lebih baik. Maksudnya apa? Di kalangan sahabat-sahabat ni, dia berlawan tuan-tuan untuk nak buat kebaikan, berlumba-lumba untuk nak melakukan kebaikan. Maka berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan tidak ada masalah, boleh. Okay? Jadi itulah sedikit mukadimah pada malam ini berkaitan dengan tajuk sirah Nabi SAW. Sangat perlu kita pelajari untuk kita lebih memahami agama Islam ini. Dan dengan kita belajar sirah ini akan menjadikan kita lebih menyayangi Rasul SAW. Dan bukan saja kita menyayangi, bahkan kita akan berkorban sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berkorban. Islam ni dia menuntut kepada pengorbanan dan jihad. Dia tak, kalau sembang bab agama tapi tak nak korban, tak nak jihad, belum cukup lagi. Kena korban. Macam tuan-tuan kita, tuan-tuan sembang bab agama, apa antara pengorbanan kita? Korbankan masa kita datang berjemaah, duduk dalam majlis ilmu, itu korban. Kalau tak nak korban, sembang bab agama tapi tak nak korban, lambat lagi. Kalau kita nak berjaya, lambat lagi. Sahabat-sahabat kita tengok mereka berkorban, berjihad. Berkorban, berjihad akan membuahkan kejayaan agama. Kalau duduk sembang agama saja, sebut bab korban, simpan tengkok kan, hilang tengkok dia. Kenapa hilang tengkok ni? Sebab kena korban tak mau. Kena korban tak mau, tak boleh, tak jadi. Dia mesti kena ada pengorbanan dan jihad. Kalau sebut nak korban, dia dekat dengan jihad. Jihad ni kena sungguh baru jadi korban tadi. Kalau tak sungguh tak jadi korban. Kita je yang tahu kita nak datang korban masa kita sekejap ni, apa halangan kita nak datang tadi. Kita je yang tahu. Masing-masing orang ada halangan dia di rumah tadi. Masa kita mesti siap nak pergi masjid, masa itulah anak kecil menangis macam nak meninggal dunia. Wah, kalau pergi juga elok je, kita balik nanti tak peduli pun ke kita, tuan-tuan. Masa kita siap nak pergi masjid, masa itulah bini pesan, abang nanti beli telur, beli bawang, banyak pesan dia. Kita pun dah jadi terkencat dah sekejap kan? Tapi kita tak peduli, pergi balik terlupa beli. Elok dia tak tanya pun, abang beli tak tadi yang saya pesan, dia pun tak ingat dah. Itulah antara halangan-halangannya, tuan-tuan. Tapi kita tak peduli halangan kita. Kita pergi juga. Apa situ nanti lepas kita selesai urusan kita dengan Allah, baru kita akan tanya balik semula, atau baru kita akan buat. Baik, sekadar itu
minta maaf andainya ada kesilapan kekasaran bahasa semasa dalam perkongsian pada malam ini. Maafkan saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmika wa fa'alna nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.